Hai, bertemu lagi dengan Abang di panlaju.com dan juga arena permotoran. Ramai yang tanya kepada Abang, saya nak beli kereta second tapi apa yang kena saya buat? Apa tip dia? Ataupun Abang boleh bagi cadangan tak? Macam mana kalau saya nak beli kereta second, kereta apa yang patut saya beli? Jadi dekat sini benda ni mudah je. So Abang nak mudahkan, dekat sini Abang nak bagi kepada anda 10 tip untuk membeli kereta terpakai. Yang pertama, ini yang paling penting sekali. Tetapkan bajet anda. Dalam ramai-ramai abang bagi tahu berapakah bajet anda. Sebab daripada bajet kita boleh tahu apakah model yang sesuai untuk anda. Sebagai contohnya kau katakan bajet kau 20,000 contohnya. Lepas tu abang akan tanyakan apa yang kau nak. So daripada 20,000 sebenarnya kau boleh cari apakah model yang kau nak. Ataupun contohnya kau nak tetapkan, okey bang, bulanan saya mampu lebih kurang dalam 400-500 ringgit. Lepas tu saya nak bayar lebih kurang 5 tahun ke 6 tahun. So apa, macam mana kan? So itu abang katakan, tetapkan bajet. Lepas tu pergi saja mana-mana website, kau boleh search sendiri, kau boleh kira loan calculator. Sekarang ni banyak website dah ada loan calculator. Letak 20,000, lepas tu down payment 5,000. So berapa loan berapa tahun, 5 tahun ke apa, berapa persen. So pup letak, lebih kurang anggaran katakan 5 tahun sebulan dalam 400 lebih. So in the budget. So itu adalah tip yang pertama. Tip yang kedua adalah survey online. Sekarang ni tak macam dulu macam dulu kalau kau nak pergi kereta, kau kena pergi showroom contoh. Tapi sekarang ni tak payah dah. Sekarang ni dengan pergi satu tempat kau boleh survey melalui phone je sekarang ni. Survey phone, contoh bajet abang kata tadi, bajet 20,000 kan. Cari, okey, 20,000 kereta apa? Oh, ada Saga Turbo. Oh, ada ni, ada tu. Contohnya kan, 20,000. So, dari segi situ, kau banyak website sebenarnya yang boleh survey. Antara yang kau boleh survey macam dekat Kalis kau boleh survey. Dekat mudah.com kau boleh survey. Dekat Carbase, dekat banyak, ada banyak sebenarnya. Ada banyak tempat yang kau boleh survey. Lagi satu yang bagus je survey adalah kau boleh jumpa banyak yang kau tak sangka tapi kau boleh jumpa kat sini. Dan satu lagi tip abang nak bagi tahu tak kisahlah kau nak beli apa sekalipun. Macam abang abang jadikan rujukan jadi online. Contoh kalau abang nak beli satu benda, abang pergi kat situ, abang kan buka online. Oh, harga sama. Okey, betul tu. So itu tip yang kedua. Survey online dulu, tak perlu pergi ke showroom. Tip yang ketiga adalah tetapkan usia kereta. Sebagai contoh abang kata tadi, bajet 20,000. So kau boleh set dekat situ. Okey, 20,000. Okey, contoh abang katakan kereta tak nak lebih 5 tahun. Okey, cari 5 tahun. Pop. So kau kena set kat situ dulu. Itu adalah tip yang ketiga. Kau kena tengok usia kereta. So kadang-kadang kalau 5 tahun not within the budget, naikkan sikit 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, sampailah kita jumpa, lepas tu kita ringkaskan dia mana model yang kita nak. Tip yang keempat pula adalah tengok mileage ataupun perbatuan. Kalau ikut pada logik, semakin tinggi perbatuan, nilai kereta itu semakin rendah. Maksudnya sini adalah makin tinggi mileage, makin murahlah kereta tu. So dari segi situ macam abang katakan, dah tetapkan bajet, lepas tu dah tahu model apa nak beli, dah setkan tahun, lepas tu tengok mileage pula. Dari segi contoh, dia macam ni ringkas je. Daripada besar, kecil. Daripada besar bajet, lepas tu dah tahu kereta apa, beberapa dah shutdown kan, lepas tu tengok usia kereta dah shutdown kan, lepas tu kecilkan lagi, tengok mileage pula. Okey, ni mileage 300,000, tak naklah kita nak ringkas lagi. So itu adalah tip yang keempat. Tip yang kelima adalah, ini anda perlu hati-hati Tip yang kelima adalah, kalau harga terlampau murah, sila hati-hati. Sebab ramai yang kena. Sebab dia ada dua situasi. Harga terlalu murah, lepas tu end up kau kena tipu. Lepas tu harga terlalu murah tetapi ada something terjadi pada kereta tu. So orang katakan ada udang di sebalik batu. So jangan termakan dengan harga murah. Murah je beli. Jangan So biasanya yang berlaku orang kena tipu lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kau survey melalui online, kalau yang trusted macam Mudah, Kalis, yang dealer trusted, kau itu okey lah kan. Tetapi kadang-kadang dia ada juga udang sebalik batu orang kata kan. Terlalu murah, mesti ada something wrong pada kereta tu. Contohnya kereta tu dah pernah kena accident, mileage tinggi tapi dia bohong mileage, tipu mileage. Itu perkara yang biasa berlaku. Lepas tu dah banyak owner, 3-4 owner. So apabila dah terlalu banyak owner, dia punya value akan semakin turun lah, begitu tak. Lepas tu apa lagi, boleh katakan lagi satu, jangan menilai dari segi luaran. Luaran cantik tapi dalaman korang kena tengok. Macam bercinta lah kan. Don't judge a book by its cover. Ataupun kalau kita menilai pada orang, don't judge a book by its cover. Itu adalah tip yang nombor
Tip yang keenam adalah kalau boleh, kalau boleh dah survey semua everything, lepas tu pergi tengok kereta, lepas pergi tengok kereta, kalau boleh minta dia punya booklet, service booklet. Abang lebih suggestkan kepada anda cari owner-owner yang setia pergi kepada service center. So maksudnya dari segi booklet service center dia memang cantik. Oh memang owner ni setiap 10,000 dia pergi servis, setiap 10,000 dia pergi servis, setiap 10,000 dia pergi servis. Tapi ada tip yang lain juga. Tetapi kalau ada tip yang lain adalah kalau anda ada kawan rakan-rakan yang bekerja dekat service center ke apa kan, anda boleh minta, boleh kau tolong cek lah nombor kereta ni macam mana kadar servis dia. So ada kawan boleh bantu, dia bantulah kan, dia bantu cek. So kalau dia servis secara konsisten, yes, itu adalah antara kereta yang kau cari sekarang ni. Tip yang ketujuh adalah periksa luaran dan juga dalaman. So once kau dah pergi tengok kereta, Bab ini kau kena cerewet sikit. Satu yang abang bagi tahu, beli kereta ni bukan kau macam kau beli baju, bukan macam kau beli sayur RM5, RM10 kau tak nak kau buang. Tapi once kereta tu kau dah beli, kau dah keluar daripada showroom tu, tak boleh buat apa dah bang. Contoh kau keluar daripada showroom tu beli RM20,000, lepas tu 1 minit kemudian kau nak jual, harga tu dah jatuh value RM18,000, RM17,000. So kena tengok hati-hati. Bab ini kau kena cerewet sikit. Bawa bini kau ke apa, pergi tengok kereta tu. So pergi tengok luaran cantik tak cantik. Tapi kalau tak cantik, take note. Lepas tu dalam tak cantik, take note. So lepas dah take note tu, cubalah minta nego. So konsep dia senang babe. Peniaga dia nak pastikan kereta dijual, kau pun kau nak dapatkan kereta yang bagus pada harga yang lebih murah, ataupun why not kan? Why pay more kalau kita boleh bayar murah kan? So kalau ada ni cakap lah, oh, bos ni saya kena ketuk sikit lah bos, kena cat lah. Bos ini tayar ni dah macam ni lah, boleh diskaun sikit lah. Ataupun seat kotor lah bos, nanti bagi diskaun sikit, nanti saya pergi cuci lah. So kalau kau dapat 500, 600, 1000 diskaun, daripada kau bayar 20,000 contohnya, kau boleh dapat diskaun 19,000, kenapa tidak? Kan? So kita pergi pula tip seterusnya. So tip seterusnya adalah tip yang ke-8. Selepas dah periksa luar dalam, yang paling penting kau kena cek segala switch signal, lampu, soket 12 watt ataupun macam-macam lagi pelbagai alatan yang lain. Contohnya cek alatan kereta ada ke tak ada, spana benda tu, cek lah benda-benda asas lah. Kalau boleh cek benda-benda asas. Make sure kalau kita nak cari, kita cari yang perfect. Kalau selagi kita tak puas hati, kita cari yang lain. Banyak lagi pilihan yang lain sekarang ni. Terutamanya zaman sekarang, zaman kegawatan. Bukan zaman kegawatan ekonomi lah. Zaman ekonomi yang sekarang ni orang berbelanja dengan lebih berhati-hati. Macam abang katakan, kalau anda boleh dapat yang lebih baik, kenapa kita nak cari yang berkurangan kan? Betul tak? So kita pergi buat tip yang nombor 9. Tip yang ke-9 ini adalah antara tip yang paling penting sekali. Tip yang ke-9 adalah periksa enjin. Tolong selepas tengok luar, dalam, everything, peralatan semua, buka enjin. Tapi kalau anda yang jenis tak tahu pasal teknikal, satu tip yang boleh bagikan, kau kena bawa rakan-rakan anda yang kerja sebagai mekanik. Kalau tak ada kawan sekalipun, kau boleh pergi kepada mana-mana bengkel yang kau kenal. Kau cakap, okay bos, ikut saya pergi boleh bos, saya bayar you RM50 lah, you tolong ikut saya, you tolong tengoklah kereta ni okey ke tak okey ke. So biasanya mekanik dia tahu, dia tengok je dia tahu kereta ni ada problem. Dia start engine, dia dengar dia dah tahu dah kadang-kadang, ataupun dia bawa benda tu dia boleh tahu. So antara benda, tapi kalau kau tak mampu juga, kau nak hire mekanik, kau tak ada kawan juga, maknanya kau hidup ni kau seorang kan, kau tak ada kawan-kawan kan, terpaksa kau pergi seorang juga, tak boleh buat apa. So kau kena buka bahagian enjin, kau kena tengok ada leaking ke tidak, kau kena tengok ada bocor ni ke itu ke, minyak hitam ada titik bocor ke tidak, benda-benda lain banyak yang kau kena tengok, benda-benda macam kata coolant, benda-benda yang tu kita boleh tengok lah, kena tengok bateri dan sebagainya. Tetapi yang paling penting sekali adalah part enjin, itu yang paling penting sekali. Dan tip yang terakhir adalah tip yang ke-10 adalah pandu uji. So selepas dah check everything, minta kebenaran untuk pandu uji. Biasanya dia akan bagilah pandu uji. Tapi ada setengah showroom, ada setengah dealer, ini abang bukan nak salah, tapi ada orang komplain kepada abang. Dia katakan, bang, dia tak nak bagi saya test lah selagi saya tak nak bagi down payment ke apa ke. It's okay, kalau dia tak nak bagi kau test, dia nak minta down payment, tak payah, abaikan, pergi ke tempat lain. Abang katakan, insya Allah orang tu nak menjual, dia akan bagi kepada kepuasan kau. Sasul aku cakap. So pandu uji dekat sinilah kau menilai betul-betul kereta yang kau nak beli ini final daripada banyak-banyak, besar kecil. Yang terakhir kau pandu uji, masa tu kau bawa tengok okey ke tak okey, smooth tak smooth. So biasa kalau kau biasa buat kereta, kau akan tahu kereta ni bagus ke tak bagus. Jadi itu saja 10 tip yang abang boleh kongsikan kepada anda semua. Nak senang sebenarnya, conclusionnya nak senang.
cari kawan yang kerja sebagai mekanik ataupun upah mekanik-mekanik di kedai bengkel-bengkel kereta ke, bayar RM50 ke 100 ke, minta dia datang tengok kereta sekali. Tapi apa-apa pun, abang harap benda ini dapat menjawab persoalan anda. Yang paling penting adalah first, tetapkan apakah bajet anda. Seperti abang katakan, tetapkan bajet, tetapkan model kereta, tetapkan tahun dan sebagainya. Daripada besar kecil, sampailah satu conclusion. Last kita ada dua. So dua ni kita buat pilihan mana satu yang lebih the best. Jadi itu saja daripada abang. Jika anda ada sebarang cadangan atau pandangan ataupun persoalan nak tanya pada abang, boleh letakkan di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa terus like dan subscribe page kami di Panlaju Dato' Norman dan juga Arena Pemotoran. Kita jumpa lagi masa akan datang. Bye bye semua. Assalamualaikum.